يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Ia akan kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan juga mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Surah An-Nisa ayat 93. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, seluruh barisan kepimpinan masjid, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung perbincangan kita dalam kitab Al-Kabair, 70 dosa besar, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi. Kita masuk dalam dosa yang kedua yang dipanggil dosa membunuh. Dosa membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kategori dosa-dosa besar iaitu membunuh jiwa tanpa sebab yang mestilah kita hindarkan diri kita daripadanya. Dan sebab itu apabila kita rujuk kepada maqasid syar'iyah, matlamat Allah menciptakan, mengatur perundangan yang kita panggil undang-undang jenayah. Dia ada 5 perkara. Antaranya ialah untuk menjaga nyawa. Sebab itu agama apa sekalipun atas muka bumi, dalam meletakkan satu-satu undang-undang, walaupun tidak Islam, mesti ada perkara yang mereka nak jaga, ialah menjaga agama. Cuma cara bagaimana menyelesaikan masalah itu mungkin tidak bertepatan dengan Allah. Tapi nak ceritanya, menjaga agama itu merupakan kepentingan maslahah umum. Baik Islam tak Islam, ini yang kita panggil benda yang kita nak jaga. Sebab itu kalau kita rujuk dalam-dalam maqasid syar'iyah Islam itu, dia sangat bertepatan dengan semua agama dan manusia yang bernama manusia, yang ada fitrah kemanusiaan. Nak jaga agama, semua orang nak jaga agama. Islam juga jaga agama. Jaga nyawa, semua agama, semua orang nak jaga nyawa. Islam juga menjaga nyawa. Yang ketiga, orang suka nak jaga harta dia agar orang tak curi. Kan? Siapa suka harta dia orang curi? Alhamdulillah, Ustaz, pagi tadi saya balik solat subuh, orang curi selipar. Alhamdulillah. Ada? Tak ada, tuan-tuan. Maknanya orang suka tak suka, benda itu memang kita nak jaga harta. Yang keempat, nak jaga apa? Akal fikiran. Maka Islam mengharamkan minum arak. Yang kelima, nak menjaga keturunan. Siapa suka kalau orang-orang melakukan sewenang-wenangnya pada keluarga dia, walaupun tak Islam. Sebab itu ketika Nabi sedang duduk dengan sahabat, datang seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, al-ta'zinu li bizina." Wahai Rasulullah, kau izinkan aku berzina tak? Sahabat bangun nak pukul dia. Kau hajar persoalan dia, tanya dengan Nabi dalam keadaan yang begitu demikian. Nabi kata, biar aku yang bercakap dengan dia. Tengok Nabi hujah. Subhanallah, hebatnya Rasulullah. Nabi kata, "Wahai fulan, sukakah engkau perzinahan itu berlaku kepada adik perempuanmu?" "Tidak ya Rasulullah, aku sanggup mati kerananya." "Kepada kakakmu?" "Tidak." "Ibumu?" "Tidak." "Ibu saudaramu?" "Tidak." "Kalau engkau tidak bersetuju berlaku kepada kaum keluarga kamu, keluarga engkau, bagaimana engkau bersetuju perzinahan itu berlaku kepada orang lain? Orang lain juga tidak bersetuju perkara itu berlaku kepada keluarga mereka." Terdiam laki-laki ini, sebab dia berhubung dengan fitrah. Sebab itu mak rempit, dia bawa motor, dia standby satu helmet. Sebab dia nak ambil mana-mana makwa, mana-mana Cikaro yang dia boleh ambil.
Cuba tanya mak rempit tu, suka tak kalau adik dia kita buat macam tu? Dia pun tak suka. Sebab ini fitrah yang kita sebut maslahah umum. Termasuklah menjaga nyawa. Cuma cara bagaimana menjaga itu manusia tidak pandai sebagaimana bijaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya Allah sebut wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahum azaban azima. Surah An-Nisa ayat 93. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya lah neraka jahanam dan ia akan kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan wala anahu, Allah melaknat, mengutuknya dan disediakan bagi dia azab yang maha besar. Dan sebab itu dalam Islam, dia nak jaga nyawa, ada satu undang-undang yang dipanggil qisas. Qisas ni duduk dalam kategori yang kedua dalam undang-undang jenayah. Pertama, hudud. Walaupun membunuh itu perkara yang besar, dia termasuk dalam kategori qisas. Maksudnya dia ada peluang untuk berbincang. Sebab itu hudud dia tak boleh kita nak nego lagi, tak boleh bincang. Sebab dipanggil huququllah, hak Allah. Tetapi bagi qisas, di sana huququl ibad. Sebab itu orang kalau dah dibuktikan bersalah dengan jenayah bunuh, pertama dia boleh dihukum bunuh. Yang kedua, keluarga ataupun waris si mati, bila-bila bincang tu dia kata macam mana anak kita ni, benda dah berlaku, kalaulah boleh bayar denda 100 ekor unta, boleh juga tolong naikkan arwah tu buat badal haji, boleh sedekah di masjid, di surau, di ma'had tahfiz, memanjangkan amal jariah. Kalau keluarga waris setuju. Dalam jenayah Islam ni tuan-tuan, kalau bagi kes keluarga dibunuh, ketua badan penyiasatan keluarga ataupun waris si mati, yang menyiasat ialah pihak berkuasa. Itu hebatnya Islam. Dan kuasa mengampunkan kuasa waris, bukan kuasa badan pengampunan. Kena ingat besarnya kuasa waris itu tadi. Dan dia boleh kata tak apalah, bayar denda. Yang ketiga, waris kata tak apalah, macam mana pun anak aku dah mati, aku ampunkan dosanya. Maka yang membunuh itu tak dihukum bunuh. Berbeza dengan undang-undang yang ada pada hari ini, undang-undang Lord ataupun undang-undang common law yang diguna pakai, direka cipta oleh seorang manusia bernama Reid, dan diguna pakai sebagai undang-undang jenayah di India yang duduk di bawah kolonial ataupun di bawah penjajahan Inggeris, dibawa ke tanah Melayu, yang diguna pakai sampai hari ini, yang dipanggil undang-undang persekutuan. Sebab itu bila mana diampunkan, maka dia tak dihukum bunuh. Dan sebab itu dalam kaedah Islam, al-hakim an yukhti'a fil afi khair min an yukhti'a fil uqubati. Seorang hakim, seorang qadi yang tersilap melepaskan orang yang bersalah lebih baik daripada tersilap menghukum orang yang tak bersalah. Habis Ustaz, kalau orang tu tak dah bersalah dilepaskan, di sana ada akhirat, di sana ada mahkamah Rabbul Jalil, daripada kita menghukum orang yang tak bersalah, sebab di sana ada keraguan. Sebab tu dalam hukum hudud, tudra'ul hududa bisyubhati. Hudud itu akan gugur kes kalau ada keraguan. Ada 1000 hujah dia bersalah, tiba-tiba ada 1 hujah dia tak bersalah, kes dianggap ada keraguan, maka gugurlah kes tersebut. Sebab itu Islam bagi kes-kes ini, bila masuk saja hakim berusaha bersungguh-sungguh nak membebaskan bersalah.
Bukan kita mencari salah agar yang tak bersalah jatuh salah. Itu berbeza. Sebab bahayanya hukum membunuh orang-orang yang tak bersalah. Yang kedua disebut ayat ini, wa may yaqtul mu'minan, yang dibunuh pula tu yang beriman. 2 kali salah. Maknanya besarnya dosa di sisi Allah, maka dilaknat oleh Allah, dimasuk azab yang pedih dalam neraka Allah, disebut khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Besarnya dosa. Sebab kita bila sebut kekal selama-lamanya, selalunya dosanya apa? Dosa yang pertama kita bincang, dosa syirik. Besarnya dosa ni digambarkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 93, khalidan fiha. Dosa membunuh ini besarnya sehingga kekal dalam neraka selama-lamanya. Wal iyadzu billahi ta'ala. Sangat berbahaya. Sebab itu selagi mana tak tertegaknya hukum Allah, kita sebagai orang yang mengucap 2 kalimah syahadah kena berjuang menegakkan hukum Allah, kerana ianya wajib. Kutiba alaikumul qisas sama dengan kutiba alaikumus siyam. Surah Al-Baqarah bezanya 5 ayat sahaja. Jadi kefarduan itu dia tidak tak semudah yang kita lafazkan. Dan Allah berfirman lagi, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila amalan salihan. Surah Al-Furqan ayat 68 hingga ayat 70. Dan mereka yang tidak menyembah Tuhan selain yang lain berserta Allah. Pertama, dosa syirik. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali ada alasan yang benar. Masuk di sini sebab hukuman Allah. Hukuman bunuh, qisas. Yang kedua, hukuman hudud. Bagi orang yang dah pernah berkahwin muhsan, kalau dia itu dibuktikan bersalah, maka direjam, maka matilah dia. Direjam, maka matilah dia. Illa bil haq, melainkan melaksanakan hukum Allah. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa asama, dan nescaya barang siapa yang melakukannya demikian, nescaya dia akan mendapatkan balasan dosanya, iaitu akan dilipat gandakan siksaan itu padanya di hari kiamat kelak. Wa yakhludu, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan yang terhina, dalam keadaan wa yakhludu fihi muhana. Muhana ni apa? Hina, kekal hina. Dalam keadaan yang dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itu rahmat Allah itu dia mendahului kemurkaannya. Walaupun dosanya dosa syirik, Nabi sebut dalam sepotong hadis yang panjang, sekira umatku berdosa denganku, dosanya sebesar bumi, dia datang kepadaku dengan keampunan, akan aku ampunkan dengan dosa tersebut. Dan sekiranya umat hamba-Ku berdosa denganku, dosa yang begitu banyak menjulang langit, maka aku akan ampunkan sebagaimana apa yang dipintanya. Itu sifat. Dan tetapi di sana ada masa-masa taubat itu menjadi luput. Tarikh dia luput, macam makanan dalam tin luput. Sardin dah luput, dah expired, boleh makan, boleh, lepas itu syahid, mati syahid. Begitu juga dengan taubat. Sebab itu dalam hal taubat Allah sebut dengan perkataan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bagi orang yang di perkataan taubat disebut dengan perkataan wasari'u, sur'ah.
Taubat ni Allah suruh dalam keadaan wasari'u, bersegera, aqbilu, asri'u, bersegera, berlari, berlomba, berkejaran, bersungguh-sungguh, tolon sungguh dalam mengejar taubat. Kerana apa? Dia akan sampai pada masa dia akan luput. Apabila nyawa sudah sampai di tenggorok ini, yugharghir, dalam keadaan dibuat main oleh malaikat Allah, ketika itu pintu rezeki tertutup. Ketika nak meninggal sungguh, ketika itu air yang kita letak di bibir pun dia tak boleh telan. Air yang kita sudukan tak boleh masuk dalam mulut, dia akan meleleh keluar. Kenapa? Pintu rezeki tertutup, pintu taubat dia ketika itu tertutup sebab sudah sampai masa luput. Ataupun matahari sudah terbitnya di barat, akan berlakunya kiamat yang besar, iaitu qiyamatul kubra. Ketika itu juga pintu taubat akan tertutup. Sebab itu Allah menyebut dengan perkataan illa man taba wa amila salihah wa amalan salihah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Apa juga dosa itu tadi? Bermula dengan syirik, sampailah kepada dosa berzina, dengan dosa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu, membunuh, sampai keadaan dia itu, orang-orang itu, dia bertaubat, dia beriman, dia beramal dengan amal yang saleh, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Sebab kita kena faham bahawa ini kebesaran yang Allah berikan kepada kita. Kalau dosa besar mana sekalipun, kalau bertaubat, walaupun menyembah berhala 60 tahun, tiba-tiba dia peluk Islam Zuhur, solat pun tak reti, sunat pun belum lagi, Quran tak boleh baca, tiba-tiba asar dia meninggal. At-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tak pernah buat dosa, bersih, putih, macam baju tuan-tuan warna putih bersih yang tidak dikotori oleh dosa. Inilah kelebihan yang Allah berikan pada kita, agar hati kita semakin dekat, kasih, bergantung kuat kepadanya. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Surah Al-Maidah ayat 32. Kerana itu kami tetapkan hukum pada Bani Israel bahawa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan kerana orang itu membunuh orang lain, yang ini bukan membunuh kerana qisas yang dibenarkan oleh Allah, atau bukan kerana dia membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Membunuh satu nyawa seolah-olah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memeliharanya, maka seakan-akan dia memelihara kehidupan manusia semuanya. Orang yang membunuh satu nyawa seolah-olah membunuh seluruh manusia, dan orang yang memelihara, menjaga satu nyawa seolah-olah dia menjaga nyawa seluruh manusia. Besarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Surah At-Takwir ayat 8 dan 9. Dan ingatlah ketika bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup itu ditanya, kerana dosa apakah dia itu dibunuh. Menjadi amalan Arab jahiliah, kalau lahirnya anak perempuan, maka menjadi satu kehinaan, satu penghinaan kepada kaum keluarganya. Sebab perempuan ketika itu sebagai alat memuaskan nafsu lelaki semata-mata, tidak ada harga. Bagi mereka yang berani ambil anak, tanam hidup-hidup, dianggap satu perbuatan yang mulia, nak menjaga keturunan agar jangan jadi rosak. Bila perempuan membesar menjadi pelacur-pelacur, maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Apabila dia beritahu oleh mak bidan, kamu dapat anak perempuan,
muka ayah menjadi merah kehitaman kerana menanggung satu perasaan yang cukup malu. Bila dapat berita tersebar di seluruh kota, dia dapat anak perempuan, menjadi satu keaiban kepada keluarga, generasi demi generasi. Maka dua keadaan akan mereka lakukan: dibela ataupun dibunuh. Aw yadussuhu fit turab, digalinya lubang, dimasukkan dalam tanah, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab di zaman sebelum Islamnya. Dia bawa anak dia ke tengah padang pasir. Anak dia tanya, "Aina nazhab ya abi?" Kita nak pi mana? Umar tak jawab. Umar lalu menggali lubang. Lalu anak dia tanya, "Maza taf'al ya abi?" Ayah buat apa ni? Umar tak jawab. Ketika menggali lubang itu, maka janggut-janggut Umar itu terkena debu-debu tanah. Anak yang sama membersihkan tanah tersebut, abuk tersebut. Anak yang sama Umar humban ke dalam lubang dalam keadaan hidup-hidup, memanggil abi, abi, ayahku, ayahku. Umar dengan hati yang sangat keras dan sangat sadis menimbus anaknya hidup-hidup. Kerana Umar yakin perbuatan dia itu mulia, kerana dapat menyelamatkan keturunan, sedangkan dalam pandangan Allah itu perbuatan yang terkutuk, perbuatan yang salah. Dan Umar walaupun telah Islam, Umar memeluk Islam dan jadi orang yang hebat. Umar sentiasa menangisi, sentiasa mengenang dosa dia walaupun Allah dah ampunkan. Minal mubashirina bil jannah. Umar ni sahabat yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan syurga. Dan tempat air mata ini, tempat aliran air mata Umar menjadi hitam kerana banyaknya menangis. Dan disebut oleh Allah, wa idzal mau'udatu su'ilat. Anak-anak bayi-bayi yang ditanam hidup-hidup ditanya, atas dosa apa kamu dibunuh? Di zaman jahiliah, anak perempuan dibunuh. Di zaman Fir'aun, anak laki-laki dibunuh. Di zaman kita, laki-laki perempuan dua-dua dibunuh. Masuk tong sampah, di ladang kelapa sawit, dilontar daripada flat tingkat sebelah, terbelah dua kepala bayi, dikerumuni semut, diheret oleh anjing, dibuang dalam lubang-lubang tandas. Ini yang berlaku di zaman kita pada hari ini. Sebab itu, jangan tanya orang yang melakukan zina, apa hukum dia kalau disebat, apa hukum dia kalau direjam. Cuba tanya bayi yang dibunuh, yang dilontar sehingga mati bayi tersebut, setujukah kamu kalau dijatuhkan hukuman Allah ke atas ibu kamu yang berzina? Nescaya jawapan dia, mereka bersetuju. Jangan tanya orang yang mencuri, cuba tanya orang yang hartanya dicuri, setuju tak potong tangan? Kat mana ustaz potong? Dekat pergelangan tangan. Ustaz, boleh tak potong kat sini? Sebab dia mangsa. Jangan tanya pemangsa. Cuba tanya orang yang dirompak, orang yang dicuri, orang yang dibunuh. Allah tanya dalam surah At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa engkau diperlakukan sedemikian? Atas dosa berzina yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, maka bayi itu dihukum dalam keadaan yang tidak adil, sedangkan membunuh itu dosa yang maha besar. Khalidan fiha, kekal dalam neraka Allah, sebagaimana ayat-ayat yang telah kita bincangkan bersama. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.